Assalamualaikum, Kifli Zul orang pertama, Kak Syuk orang kedua, Rosmahwati Din, apa khabar hujan-hujan pagi ni? Syuhaili Syaharbudin, Alhamdulillah. Azrina Abdul Hanif, Azimaka sebut Azimah Kamarudin terus bersin macam tu. Apa ada pada Azimah Kamarudin? Terkejut. Allahu Akbar. Pagi-pagi KL hujan, sahabat-sahabat. Hujan yang amat-amat lebat. Nampak macam dah berhenti sekejap sangat. Puteri Ayu, Kak Dayah, Zainah Buyung, minta maaf nama yang terbersin tadi tu terus dah tak boleh nak sebut bawah-bawah dia. Masya Allah. Rosnaini Adnan, Alhamdulillah. Zawiyah Zakaria, Rukiah Juso. Zawiyah Zakaria, saya datang mendaftar diri. Baik Pak Polisi, Mak Polisi bukan Pak Polisi. Zaitun Zain, Hasliza Ghazali, Nur Lidah Ismail, Lin. Masya Allah, 50 stars. Thank you. Asmah Muhammad, Halimah Muhammad Ismail, Roslina Johari, Mahfuzah Mahazir, Hanida Mansur, Sheila Kasim, Rukiah Jusuh, Nur Alis, Zahrah Suhadi, Ramlah Sahim. Terima kasih Hani Raihani, 50 stars. Rahida Awang, Haslina Abdul Majid, 300 stars. Masya Allah, tabarakallah. Mas Liza Bagiran, samalah Kak, kita hujan juga di sini. Raizah Awang Hamad, Kamsiah Naim, Wan Saliza Wan Mahmud, 50 stars. Thank you. Masya Allah. Siti Hajar Ahmad, Yuni Zara Fatimah Yahya, Rosa Gunting, Hanisa Syafi'i, Zaitun Madkhir, Syai Marini Syahriman. Ui, macam satu Malaysia je hujan. Perlis hujan, subhanallah. Erna Yunus, Mastura Madzin, Mas Jamil, Amin, Nur Ainu Muhammad Nur Suhaidah Ngahdimin, Kak Mai Hasan, Zabidah Alang Ahmad, Hamidah Sa'ad, Zainun Abdul Rahman, Siti Rofiah Badrun, Hamzilah Amdan. Alhamdulillah. Karen mati. Rosa Gunting sebut Karen mati. Blackout lah tu. Karen mati, apa yang mati? Okey, Juwita Ismail, Masya Allah. Cik Liza, Wagina Sikun, Hardati Mustari, Nur Aini Abdul Rahman, Alhamdulillah. Haliza Hamzah, Masya Allah. Nura Kartini Rosli, Nur Mila Jamaluddin, Siti Azmahani Mamat, Dia Riz Junaim, Nurmah Ismail, Nur Liza Abdullah, Nur Hanisa Harun, Siti Atikah Tukimin, Maryam Syarbaini, Nur Aziah Abdul Jalil, Rosnani Muhammad Sain, Shima Ros, Anida Sulaiman, Nur Kamastura Johari, Nur Azian Mamat, Eyina Ramizah. Acana nak sebut tu, Eyina. Robita Bita, Masli Amira Adawiyah Kasim, Masya Allah, orang Korea pun istiqamah. Sarah Manal Abdullah Hasna Husin, terima kasih. Nur Azian Mamat, 100 stars. Aspa Abdul Aziz, Roza Osman, Salimah Ima, Airil Humaira, Julia Alisha Tajuddin, Masya Allah. Zainah Buyung, Asiah Sulaiman, betul, cerating petang semalam hujan ribut. Pokok ubi kayu hampir menyembah bumi, Masya Allah. Haryati Aman, Nurmah Abdul Manan, Fikah Islahuddin, Siti Rofiah, Kak Long Yati, Jasidah Ahmad, 50 stars. Zainun Maknur, anda dengar tak hujan lebat ni? Dengar kan? Sebab bilik studio saya ni belakang bukit, view bukit. Siapa nak sewa bilik studio saya ni? View bukit mahal tau. Kalau dapat silat hari bulan boleh dengar bunyi burung. Bukit lah sangat. Sekali hutan. Okey, Cik Basyah Haji Darus. Satno, bersin awal-awal tadi.
Siapa ni? Farida Rehlah Langkawi. Untuk jaga ayah mereka. Wah, dia join Langkawi. Langkawi ada sikit lagi kosong. Siapa-siapa yang nak join, contact terus nombor di bawah. Kita alu-alukan yang naik bas bersama-sama daripada KL lah ya. Yang sambut dekat sana tu nanti guana pula. Yusni Zayaziz, Ros Ishak Kaptun, Rohana Samsuri 50 stars. Masya Allah. Ya Allah, Kak Zawiyah Zakaria, jangan sebut ubi kayu rebus. Aduh, nangis ni. Sakinah Khamis. Subhanallah. Hari ni memang hari Khamis. Rezeki Sakinah Khamis namanya disebut pada hari Khamis. Gurau Mazidin Ibra. Masya Allah. Masyitah Abdullah. Umi Nur Aznita Hashim. Wah, JDT. Kita pernah bertemu kah? Halimah Hab Hardati Mustari 50 stars. Thank you. Ibu G, Nur Ain Mahfuz, Mariani Abdul Rahman. Dengar kan Umi Badaria Rahman? Masya Allah. Fauziah Khairuddin Jamilah Osman. Wah, Kak Jamilah Osman mau apa? Mau dibelanja apa? Kak Jamilah Osman pagi-pagi sudah memuji-muji. Masya Allah. Okey, sahabat Satno, minum air Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Rohaya Mustafa, namamu disebut. Masya Allah. Betul Kaslina Kasim, cepat masa berlalu. Hari ni dah hari Khamis. Allah. Terima kasih Fauziah N. Rahmat dari Singapura 100 stars. Zeti Akhtar Salim, ni Ustazah suka usik dia apa, Gubernur Bank Negara. Jadi kita menikmati bunyi hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini nama baru ni, Syurisma Razwan. Salam ukhwah fillah. Kak Yasmin Yaakob, semalam saya sebut nama akak. Macam lamanya tak tengok nama Kak Yasmin Yaakob. Where are you? Cakap Jerman dengan tudung kuning. Ustazah ada datang masjid saya di Petaling Utama. Apa ni? Masyitah Abdullah Ihtisham binti Sulaiman. Julidah Amo. Yelah, line tak berapa cantik. Hujan di mana-mana. Sekejap Norizan Yusof nak ke mak ni? Kak Long Yati. Sebut lagi. Habibah Rasul. Lama tak nampak Kak Bib. Sihat ke? Tak nampak nama lah maksudnya. Dengar hujan Jamilah Sahul Hamid. Muna Muhammad, I miss you. Muna Muhammad Johor kat mana ya? Saya berkali-kali pergi Johor. Teringin nak jumpa lagi Muna Muhammad. Wanita hebat yang diuji Allah. Saya suka dengar bunyi hujan, suka tengok hujan, suka tengok. Asalkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul lah Nabi ajar kepada kita doa supaya hujan ini hujan yang memberi manfaat. InsyaAllah. Suhaila Madrus 50 stars, thank you. Saniza Ahmad Satari. Sekejap nanti kalau air ni dah sejuk saya tak boleh minum. Halimah Muhammad Ismail, tunggu. Terima kasih. Oh, okey Kak Yasmin Yaakob, I faham maksud you. Sharifah Hafizah Al-Idrus, namamu di hatiku. Ini budak naughty satu bilik kan, bukan satu bilik, satu asrama. Kita satu bilik ke? Junior saya masa sekolah ni, Masya Allah. Budak naughty tu maknanya Kak Muzai sayang. Okay?
Terhangus sudah roti bakarku. Ya Allah, Anissa Syafiqi, sabar je lah. Okey, kita boleh start dah. Tapi hari ni saya tak boleh lajak-lajak banyak sangat sebab 8.30 ada kelas hadis tentang fiqh. 10 ada kelas dambaan syurga. 11.30 dah kena sampai TV Al-Hijrah, ada rakaman. Alhamdulillah. Jangan nak start kuliah macam-macam WhatsApp yang memerlukan perhatian ustazah pula untuk dilayan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak mula dengan doa. Allahumma sayyiban nafi'an, hujan mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai ke orang suka warna kuning? Berseri hang puan ni. Memanglah berseri sebab hijau kuning. Putih tu nak tepek kat mana pula? Warna Kedah, orang Kedah kan suka warna kuning dan hijau. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita dah baca, masih lagi hari ni tentang media sosial. Tapi supaya kita banyak sangat orang jadi gila dek kerana media sosial. Rumah tangga porak-peranda dek kerana media sosial. Anak-anak dah tak nak belajar dek kerana media sosial. Na'udzubillahi min zalik. So hari ni kita sambung lagi supaya hati tidak meronta, tidak menderita apabila kita terpaksa menatal. Makna menatal, bukan menatang tau orang Kedah. Menatal tu maksudnya men-scroll kan Facebook orang, apa sajalah berita-berita kan. Ini hati-hati kan. Baik, kita tengok sahabat, muka surat 40 bawah sekali. Okay. Sahabat, mampukah kita selalu berbaik sangka? Kak Yasmin, saya tadi tak habis saya baca jadual saya. 8.30 sambung kuliah, 10 kuliah, 11.30 ke TV Al-Hijrah, ada rakaman slot baru. Apa lagi? Lepas tu saya pergi USJ, Masjid Al-Mu'minun Subang. Itu yang teringat nak bagi tahu Kak Yasmin Yaakob, orang USJ kan. Okey, jadi siapa-siapa yang berhampiran USJ, kita dating di Masjid Al-Mu'minun pukul 3 petang. Jangan tak datang. Kalau tidak memang nak cucuk mata dengan lidi ni. Alhamdulillah. Mengscroll. Tu dulu cikgu BM dekat sekolah tak ajar ya, Syarifah Hafizah Ali Idrus. Baik, sahabat, mampukah kita selalu berbaik sangka walau hanya sedikit? Tanya diri kita sendiri. Semua yang ramai-ramai ni tanya, boleh dah aku ni ajar hati aku untuk berbaik sangka? Sebab terkadang hati kita ni jadi sakit hanya tengok media sosialnya orang. Dan kau kalau tak nak sakit hati tengok handphone tu, kau tak payah main handphone, kau main kalkulator je. Awal dah kena di hujan-hujan lebat ni.
Kalau kau tak nak sakit hati tengok orang pergi holiday sana sini, tengok orang beli kereta baru, kau tak nak sakit hati, kau jangan main handphone, kau main kalkulator je. Sekian dia maklumkan. Okay, sahabat-sahabat, sebab bab ni dia ajar kita macam mana untuk berbaik sangka. Sebab kita tahu melalui pelajaran semalam kemarin, handphone ni penting sekarang ni, memang dah jadi sebahagian daripada hidup kita. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, supaya kita tak jadi sakit, fi qulubihim marad, dalam hati tu ada penyakit, jom kita rawat cepat-cepat dengan berbaik sangka. Berbaik sangka ni walau hanya kita men-scroll media sosial, gitulah. Mampukah kita peka dan empati meskipun hanya sedikit? Sekiranya ni situasi-situasi bila kita tengok Facebook, IG sebagainya, sekiranya ada seseorang mempamerkan segalanya, mengumumkan kehidupan mereka, bukan bererti mereka riak. Sekiranya ada seseorang bercerita kesusahan hidup mereka, penderitaan yang menjadi ujian mereka, mungkin mereka ingin diperhatikan, mungkin mereka sedang bingung, mungkin juga mereka sedang al-mengongi. Kenapa saya tak tulis hari tu? Saya nak tulis al-mengongi tapi PTS tak luluskan. Perlu mengadu dengan siapa? Mungkin mereka berasa beban hidup itu bagaikan sebongkah batu besar yang menghunjam dada. Bahasa hari ni puitis you. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang nak suruh, okey, nak suruh orang tu masuk calculator je. Betul. Yusmarianti Yusof, betul. Okey. Sekiranya ada seseorang, kalau Kak Yanti ada nak bagi hadiah dekat siapa-siapa, Kak Yusmarianti Yusof, Kak bagi je kalkulator. Lepas tu nanti diorang kata, kenapa bagi kalkulator? Bagilah handphone. Kalau kau bagi handphone kat aku, macam-macam aku boleh guna termasuk kalkulator. Cakap kau tak boleh tengok handphone. Nanti kan aku beli kereta baru, kau sakit hati, baik kau tengok kalkulator. Kau kira apa yang patut? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul lah Farah Liana Ahmad, memang nak tulis al-mengongi supaya semua sahabat-sahabat Latahzan faham. Tapi tak dulu sedek PTS. Ustazah jangan macam-macam Ustazah, kan orang sibuk tengok kamus maksud al-mengongi tu tak jumpa. Okey. Sekiranya ada seseorang memuat naik hantaran, yakni posting kata-kata tajam, bukan bererti kata-kata itu ditujukan kepada kita. Kita dah kenapa suka makan cili. Baca posting orang ni tuju ke akulah ni. Ni nak kata ke akulah ni. Allah. Kalau Ustazah Zai tulis, hangpa duk ingat, ni nak kata ke aku ke ni? Sehari saya jumpa berapa ratus orang sahabat. Berapa orang yang mengadu cerita dekat saya sahabat. Berkemungkinan apa yang saya tulis tu bukan cerita anda, tapi cerita yang saya jumpa pagi tadi. Contoh. Tapi sebab ada makna untuk kita sharekan kepada orang, dah nanti Ustazah cakap kat saya ke tu, pulak dah. Suka hati kat ampalah, main je kalkulator, jangan main handphone. Bukan bererti tulisan itu untuk kita. Ni sebab ada yang sedih tak tentu pasal, murung. Pasal apa? Pasal tadi baca posting orang, rasa tuju kat saya tu. Sebab semalam dia jumpa saya. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi menguatkan dirinya sendiri. Sahabat, dia menulis hantaran itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, untuk menguatkan dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan dengan media sosial mereka, itu adalah hak mereka. Jadi, mengapakah kita yang kalut? Ni orang Kedah kata, hang kalut pasal apa? Masya Allah. Apa benda Zainah Buyung 41? Muka surat. Muka surat, okey. Mengapakah kita yang perlu sibuk-sibuk menguruskan hidup orang lain? Sibuk memikirkan posting mereka satu malam tak tidur. Aku rasa posting dia petang tadi tu untuk akulah. Dah duk usung lengan atas dahi, tak boleh tidur pasal apa? Allah, pelik-pelik manusia ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syamira Syasha cuba toing depan Ustazah jap. Tudung sama warna kuning. Kuning, orang Kedah kata kuning. Tak mainlah kuning. Okey? Fokus sahaja pada kehidupan sendiri. Ya Allah. Kan Kak Yanti Hamid, lama tak muncul Kak Yanti Hamid. Hari ni pucung hujan tak? Keramat hujan ni.
Fokus sahaja pada kehidupan sendiri, pada masa depan sendiri. Ya Allah sahabat, betul lah. Bila kita menulis, tak tahulah anda bagi saya, bila kita menulis, dia sebenarnya membantu kita untuk mencari kekuatan. Apa yang kita baca, apa yang kita jumpa orang, apa yang kita rasa. Sebab tu sahabat, menulis ni satu terapi. Satu terapi. Melontar bicara, melontar isi minda kita, isi hati kita. Asalkan bila kita niat nak print out, niat nak share dalam status media sosial kita, tak ada niat nak menyindir-nyindir. Niat, ya Allah, kalau dia memang manfaat untuk aku tengah pujuk diri aku sendiri ni. Contoh sahabat, dan mudah-mudahan ia bermanfaat untuk orang lain juga. Jangan buat sesuatu yang tak manfaat. Kan hang duk tiru orang tu buat lagu tu pasal apa? Kan tak tahu dia duk buat lagu tu, aku pun buat lah. Ni Islam tak suka. Islam tak suka sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu sebab kadang-kadang kan minta maaf lah ya, nak cakap juga. Ustazah mini love macam ni cini Ustazah love macam ni ni langsung tak reti sampai sekarang, dah nak habis. Sampai sekarang tak reti. Sebelah ni tangan Ustaz Azwan, sebelah ni tangan Puah lah budak-budak tim khidmat ajar tak jadi. Anak-anak buah Ustazah Hajak tak jadi. Kan lepas tu saya kata, macam apa yang kalut sangat nak buat mini love lah, nak buat love. Apa manfaat faedah dia? Sekian dimaklumkan. Tapi bila orang tu Ustazah syahadah, bagus juga, betul juga ni. Sebab orang syahadah, nak pimpin syahadah kan. Tak payah serius sangat dengan benda-benda yang kita kata, kenapa hang buat macam tu? Tak tahu Ustazah, orang duk suruh buat, kita pun buat. Kan macam aksi-aksi kita nak bergambar tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa dia yang panjangkan tangan gitu, mulut moncong? Tak faham apa manfaat dia. Jangan tiru sesuatu yang kita buat. Pasal apa hang buat lagu tu? Aku pun tak tahu, orang duk buat, aku duk buat lah. Ini orang yang tak ada pendirian. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi salah satu untuk release tension dengan menulis. Betul Rohana Jusuf? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Zalifa Ishak kata pakai tudung kuning susah nak baca posting komen. Setahu ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, Ambo Yusni Zayaziz dia siap tunjuk gitu. Setahu ustazah kalau pakai tudung putih yang tak boleh baca. Okey sahabat-sahabat, sekiranya ada seseorang memuat naik hantaran, ni dah baca dah tadi, apa yang mereka lakukan dengan media sosial mereka adalah hak mereka. Jadi mengapakah kita yang kalut? Mengapa kita yang perlu sibuk-sibuk menguruskan hidup orang lain? Sibuk memikirkan posting mereka. Bang, dia tulis dekat Facebook macam tu, rasanya dia tengah kiciwa lah tu bang. Laki buat tak tahu. Abang ni kan kalau orang cakap buat tak tahu je. Dah biarlah yang tu kehidupan dia. Pasal apa pula kita yang nak sibuk-sibuk? Orang lelaki kebanyakannya relax je macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang kompuan ni, orang kompuan sensitivity dia sangat tinggi. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Fokus sahaja pada kehidupan sendiri, pada masa depan sendiri. Sekiranya kita berasa tersinggung oleh ungkapan mereka di media sosial, atau berasa begitu iri dan cemburu terhadap setiap yang mereka muat naik, maka jangan dilihat, jangan dibaca. Tidak susah pun, kan? Very simple, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, kalau kita rasa aku setiap kali tengok dia ni punya status ni, aku memang sakit hati je, dah tu, delete sajalah. Nanti kamu Ustazah, dia kata kita putus silaturahim pula. Tak adanya putus silaturahim. Dia jemput kenduri, hang pi lah. Sekali-sekala hang tanyalah khabar dia WhatsApp. Kau sihat ke? Lama tak nampak. Memanglah lama tak nampak. Engkau dah unfriend aku kan? Lah aku sebenarnya unfriend. Aku tengah audit aku punya rakan Facebook hari tu. Mungkin terdelete kot. Nanti aku cuba add kau balik. Lepas tu dah add. Lepas tu dia merepek meraban lagi dalam Facebook dia. Aku minta maaf lah, hari tu kan aku terbaca Facebook kau pasal kau maki-maki. Siapa kau maki tu? Alah, aku maki pakcik jual aiskrim depan rumah aku je. Contoh sahabat. Dah apa hal pula pakcik jual aiskrim pun kau nak maki pula? Siapa suruh dia pedal pop depan rumah aku? Bising tu tak? Alah kau ni bukannya 24 jam pun. Sambil-sambil tu kita nasihat lah sahabat.
Duduk maki orang jual aiskrim depan rumah dia. Dengan kita-kita terlibat, dengan 5,000 rakan Facebook dia terlibat. Apa kejadahnya? Sekian dimaklumkan. Kan sahabat? Kadang-kadang kita fikir macam tak ada benda. Macam tak ada benda nak tulis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, betul-betul Ros Mahrus. Masya Allah. Nama ni comel. Amoilis. Apa khabar Amoy le? Homa Amoy. Tu Masya Allah. Sahabat, sebaik-baik suri teladan yang patut diikuti. Ni syok baca yang tadi-tadi tu anda rasalah Anda rasalah kalau orang macam menunjuk-nunjuk sangat. Okey, jangan terus kata dia riak. Pertama. Yang kedua, kalau kita nampak sikit-sikit dia nak mengadu, dia tengah sedih kat Facebook, kita cakap orang ni nak perhatian lah ni, tak apa. Kita pun like aje lah belanja kat dia, kan sahabat. Tak adalah sebab kata dia ni dah kena cerai dengan laki ke ni, status macam ni. Dah bersangka-sangka buruk. Kemudian sahabat dirahmati Allah, kalau kita rasa sakit bila tengok postingnya orang, senang, scroll je laju-laju. Tak payah kita tengok, sebab kita tahu di mana hati kita, sahabat. Okay, pedal pop yang duk lalu, tapi tak dak lah sampai nak update kat Facebook. Itu contoh Kak Yasmin Yaakob. Contoh orang bandar kan, pedal pop lalu lah. Kalau orang dekat kampung apa? Masya Allah. Ada je Ustazah Zai. Okey. Sahabat, sebaik-baik suri teladan yang patut diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki media sosial. Lah Ustazah tak payahlah bagi contoh Nabi Muhammad. Memanglah itu bukan Nabi Muhammad je. Zaman tu memang tak ada lagi media sosial. Amboi, menyanggah. Biasa orang bercakap melawan. Kan, ini contoh. Sibuklah kita nak follow orang tu, nak follow orang ni, sahabat. Lepas tu follow melampau-lampau. Hari ni Ustazah pakai tudung kuning, nampak berseri lah pakai tudung kuning. Bang patah balik pergi rumah bang. Dah kenapa yang hujan-hujan ni jalan jam? I nak gosok tudung kuning lah, I nak pakai tudung kuning, I nak follow Ustazah Zai. Memang kena hempuk lah dengan suami. Dah keluar pergi kerja, jalan jam pula, suruh U-turn patah balik nak pakai tudung kuning, semata-mata nak follow Ustazah Zai. Kau dah kenapa? Kalau tak ada tak ada taik lalat kat pipi, nak suruh lalat berak dekat pipi kita. Nak sama dengan Ustazah Zai. Kan? Memang hidup lah sahabat. Ustazah Zai tak pernah pun kempen, jom bertaik lalat sama dengan saya. Jom hari Khamis pakai tudung kuning. Tak pernah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bukan nak suruh orang follow kita sampai taksub. Kita nak suruh orang follow Allah dan Rasulnya. Ini je sahabat. Ustazah, ada orang kata Ustazah punya taik lalat belah kanan tak sesuai. Kalau letak dekat dahi kat sini baru sesuai. Ustazah suka hati kat mereka lah. Disebabkan taik lalat Ustazah kat pipi kanan, bukan kat sini, jadi dia pun unfollow Ustazah. Hadoku kisah. Tak payah kisah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Paridah Sabtu. Thank you Ustazah, seronok dengan ceramah. Dah kena bulat-bulat mata pun seronok juga. Sahabat, mana tadi hilang. Sekiranya kita berasa tersinggung oleh ungkapan mereka di media sosial atau berasa begitu, betul-betul. Kalau dekat kampung lori besi buruk lah, jual tilam lah. Tilam lama tukar baru. Tilam lama tukar baru. Saya dulu ingat, apa benda lah, trade in ke dia nak? Takkan bang, tilam kita dah berpeta-peta tu dia nak ambil. Masya Allah. Kak Anum jangan macam-macam Masya Allah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Atau berasa begitu iri dan cemburu terhadap setiap yang mereka muat naik. Maka jangan dilihat, jangan dibaca, tak susah pun. Dah terulang dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat, sebaik-baik suri teladan yang patut diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kenapa ya insan agung ni bila kita sebut je nama dia kita jadi sebab dada ni. Sebab bila tulisan kita, bahkan tulisan ni saya yang tulis, bila kita baca balik sahabat, sebaik-baik suri teladan yang patut diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu anda, tapi saya sendiri berasa bila sebut je macam ni, suri teladan yang patut diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya terus je, ya Allah, aku dah ikut sungguh-sungguh ke Rasulullah. Banyaknya yang aku belum ikut, ya Allah, sedangkan aku nak ikut dia masuk dalam syurga.
Kenapa nak ikut dia masuk dalam syurga? Sebab dia confirm syurga, dia penghulu syurga, sahabat. Allahu Akbar. Beliau tidak memiliki media sosial, tetapi pengikutnya, yakni followers dia, ada di setiap belahan bumi, bahkan sampai kepada kita. Kita pelik kan, lebih 1400 tahun dulu, tapi bicaranya, bila kita sebut nama Nabi SAW, bergetar hati kita. Ya Allah, layak ke aku dipegang tangan oleh Rasulullah? Layak ke Rasulullah nak bertemu dengan aku di dalam syurga? Bukan Rasulullah yang layak. Rasulullah memang dah layak confirm syurga. Kita ni layak ke nak bersembang-sembang dengan Rasulullah SAW? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat, ingatlah, tiada yang lebih layak untuk kita kagumi selain daripada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ingatlah penghakiman. Ingatlah pada suatu hari nanti, pada hari penghakiman, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita kagumi. Sahabat, hari ni kita follow orang kerana apa? Kita nak tiru yang baik sahaja kan? Kalau kita nampak buruknya, kita pohonkan ampun untuk diri kita yang dah tertahu tentang buruknya. Aku selama ni duk kagum dengan dia punya kebaikan. Pasal apa hari ni aku tertahu pasal buruk dia ni pula? Ya Allah, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan benda yang aku tahu ni benda fitnah, benda aku tak tahu ni, ya Allah. Aku tak memudah percaya. Aku minta ampun atas diriku yang aku terbaca ni tentang buruk dia ni, ya Allah. Kan, ampunkan mata aku, ampunkan pemikiran aku, ampunkan hati aku, ampunkan diri aku, ya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan ampunkanlah dia, ya Allah. Mana tahu benda tu betul? Sahabat, benda yang kita tak sangka dia buat macam tu, ampunkan dia, ya Allah. Dia pun manusia biasa yang boleh tergelincir, yang diusik tanpa henti oleh silaknatullah iblis. Maka cepat-cepat pohon ampun untuk diriku dan ampun untuk dirinya. Ni sahabat, siapa saja yang kita follow, bukan asbab kagum, tapi sebab kita nak tiru kebaikannya. Kita nak hindar diri kita daripada keburukan dengan meniru-niru kebaikan orang lain. Oleh itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kagumilah mereka yang menjadikan Allah sebagai tujuan. Deep kan sahabat? Kita akan dibangkitkan di mahsyar dengan siapa yang kita kagumi. Hari ni kita kagum dengan artis. Hari ni kita kagum dengan orang kaya, rumah bertingkat-tingkat, kereta berkilat-kilat, isterinya bulat-bulat. Sahabat, kita kagum. Macam mana isteri kau boleh bulat-bulat? Isteri kau semua sepakat. Tak ada ke gaduh-gaduh, ngumpat-ngumpat? Aku pun nak jadi macam tu lah, Pak Mat. Tu pantun Pak Kerat kan sahabat? Pelik dah ni. Kita kagum dengan orang macam tu. Abang rasa abang nak belajar lah dengan orang tu. Bini dia duduk satu rumah tu, 4 orang. Tak ada gaduh, bulat-bulat yang semua sepakat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Naik kereta berkilat-kilat. Isteri pertama 1 tingkat, isteri kedua 2 tingkat, isteri ketiga 3 tingkat, isteri keempat yang paling muda kuat lagi nak naik tangga, dia pergi tingkat 4 yang hebat, Pak Mat hebat. Pak Mat mana pula sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan kita kagum benda yang pelik-pelik gitu. Kenapa? Sedangkan kagumilah mereka yang menjadikan Allah sebagai tujuan, yang menjadikan Rasulnya sebagai teladan. Kita tepuk dada tanya iman. Siapa yang kita nak follow sebenarnya? Sebab tu Ustazah Zai kata sahabat, jangan sibuk memfollow orang-orang yang kita rasa wow, hebatnya dia ni. Pasti dia ada kelemahan. Okey, baiknya tu kita nak tiru. Tapi kita sibuk follow page orang ni, kagum dengan orang ni. Akhirnya kita baca tak kitab sirah? Kita tahu tak siapa Rasulullah? Follow tak majlis-majlis ilmu yang mengagungkan nama Nabi SAW? Ni kena sentiasa tanya. Akhirnya kita tak sempat nak selak kehidupan Nabi SAW. Yang patut kita tiru, anda dengar lirik-lirik qasidah yang dialunkan dalam majlis-majlis maulid. Kalau anda faham, ya Rab, meruntun hati. Semua kisah tentang kehebatan Nabi SAW yang tidak melampau-lampau. Sebab dulu zaman Nabi, bila orang buat syair tentang dia, Nabi marah kalau orang duk puja dia melampau-lampau. Nabi suruh tukar lirik sekali terus. Pasal apa? Pasal orang kata Nabi tahu masa depan. Nabi marah. Sebab Nabi kata, aku bukan Tuhan. Aku tahu benda yang aku nampak depan mata aku. Aku tahu benda yang hari ni berlaku. Aku tak tahu apa nak berlaku besok. Faham sahabat-sahabat?
jangan biarkan media sosial menjadi bahan untuk kita leka pada dunia, membuat kita tergelincir ke jurang neraka. Jangan biarkan media sosial membuat kita jadi begitu mencintai dunia sehingga kita lupa hakikat hidup di dunia ini untuk apa, kerana apa dan siapa, akan ke manakah kita. Semua pernyataan itu adalah untuk kita mencari jawapannya. Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, sebagai ikutan. Wan Faridah, tak salah follow ustazah je, tapi untuk apa kita follow? Macam tu kan. Bukan ustazah pakai spek macam ni, nak tukarlah. Bang, spek yang abang belikan minggu lepas tu tak sesuai lah kat muka I tengok ustazah tu pakai spek macam tu, elok je. Tak payah, lelaki dah belikan elok-elok minta tukar pula sahabat. Kan? Kenapa semata-mata nak jadi macam tu? Mu takkan jadi macam tu. Sebab mu adalah mu, dia adalah dia. Faham ya maksud? Ini sekarang anak-anak kita sahabat, ya Allah. Kalau dia dah taksub dengan seorang artis tu, dari hujung rambut sampai hujung kaki, artis tu jual apa semua laku. Orang duk kata, Ustazah jual lah tudung lah tahzan, Ustazah jual lah mak lah tahzan, Ustazah jual lah kerusi lah tahzan, Ustazah jual lah rumah lah tahzan, mesti laris. Kau dah kenapa? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kita tak boleh nak buat, tapi perlu ke? Kita ni pun kalau boleh, ya Allah Tuhan, banyaknya dah tudung aku nak kena let go ni, sedekah kat orang bagi ni contoh kan. Nak lagi tambah koleksi, suruh orang beli pula. Setiap bulan tukar design ni pula. Semalam saya tengok apa ya, nama, teringin juga nak beli tu. Wow, tudung dia bidang 60, ada tulis bidadari dalam tulisan Jawi. Tak pernah lagi aku tengok ni tulisan Jawi ni, bidadari ni. Aku nak belilah. Kok lah jadi bidadari sungguh. Tak payahlah Muzayyanah Abdullah, dah berlambat-lambat dah tudung kau. Macam tu. Kena kuat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni kan marah orang yang jual tudung tu. Ustazah ni tak membantu langsung. Aku dah lah keluarkan produk baru ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan follow sampai macam tu sangat. Sila hari bulan semua tudung, baju, kasut, handbag semua dah tiru. Saat-saat dia pergi PM tepi, tak maaf nak tanya, dalam-dalam tu pakai brand apa? Kok lah bila I tukar dalam I sama dengan you, nanti muka I bertukar macam you. Memang hidup le. Paksuk, obses, melampau sangat. Faham ya sahabat? Jangan follow orang sampai begitu sangat. Kan? Jadi kita macam mana nak kata, kalau benda yang kita beli tu memang benda bermanfaat, tak apalah. Kan? Ni kan tak boleh meniaga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan biarkan media sosial. Pada tadi hilang. Semua pertanyaan itu adakah untuk kita mencari jawab? Okey. Sahabat, tanyakan pada hati kita yang paling dalam. Atas tujuan apakah kita menggunakan media sosial? Adakah, lebat lagi hujan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah hanya setakat ingin mengejar populariti? Ya Allah, takutnya sahabat. Takut sahabat mengejar populariti ni, Allah, tak tahu nak habaq macam mana lah. Ngeri, tahu tak? Ngeri. Semua pasal kita orang nak tahu, ngeri. Kan lebih baik jadi orang yang tak popular. Serius. Tak ada siapa pun nak ambil tahu pasal kita. Kita pakai baju koyak pun orang tak kisah. Sekarang baju tak koyak pun orang itu, Ustazah tak ada tudung lain, gasik tudung tu je, orang sibuk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, suka hati aku lah aku nak pakai tudung apa pun. Kan, Ustazah tu handbag dia asyik itu je, tak ada duit ke nak beli yang lain. Lah suka hati aku lah, aku tak sempat nak tukar-tukar handbag mana. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sibuk lah. Subhanallah, mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Adakah anda mahu menjadi tular? Bukan menjadi ular, tular. Adakah anda mahu menjadi viral? Ingat seronok kalau jadi viral ni, semua benda orang nak perhati. Adakah mahu menjadi idola? Ya Rab, sehingga rela menghalalkan segala macam cara, rela melanggar aturan dan ketetapannya, rela menggadaikan akhlak dan agama sendiri. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Ini paling kita takut. Betul Faizah Muhammad Nur, lebih-lebih lagi mengejar populariti, murahan. Takut. Takut. Itulah Suzy buang. Jeans yang koyak lagi mahal. Saya tak marah kan, tak pelik kan orang yang jual orang yang jual jeans koyak tu. Saya pelik orang yang beli. Bila tanya pasal apa, sebab artis tu pakai begitu. Kan pelik, sahabat. Akai ada pakai. Sekian dia maklumkan. Itu tagline Ustazah. Akai ada pakai. Pasal apalah, kan? Seluar yang tak koyak lebih murah. Kau beli seluar yang koyak tapi mahal. Bila ditanya sebab nak ikut ni trend Ustazah. Trend apa ke bendanya kalau gitu? Kan? Mak, siapa pula yang masuk tu? Saya seorang-seorang. Bunyi apa kat bawah? Okey. Sehingga rela menghalalkan segala macam cara. Rela melanggar aturan dan ketetapannya. Rela menggadaikan akhlak dan agama sendiri. Kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia buat lagu tu suka hati aku lah, Facebook aku. Dia kata, masalahnya Facebook engkau pun, kau menggadaikan maruah diri engkau. Engkau menggadaikan agama engkau sendiri. Kan? Agama dah kata begini, engkau kena buat begini. Kenapa engkau suka-suka buat begitu? Kan? Aku buat begini tak ada pun petir panah aku. Betul ke saya cakap ni? Tak kena panah petir pun. Aku buat macam ni tak ada pun berlaku gempa bumi. Kan? Yang korang sibuk-sibuk pasal aku ni Facebook aku kot. Allah Tuhan. Kesian. Makin betul di situ Nurbaizura Jalil. Kan banyak berbenar yang jadi bodoh sebelum waktunya. Ada waktu ya Ustazah jadi bodoh ni. Itulah Allah tak tarik akai. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasal apa? Allah bagi kita akai, kita tak nak pakai. Pelik. Kalau orang Kedah kata akai letak kat lutut ke? Gitu. Kalau Ustaz Azhar Idrus kita apa? Allahumma salli ala Sayyidina. Aduh, lupa dah, selalu sebut. Baik. Jangan kita terkena tipu daya sebegitu. Jangan kita terkena tipu daya sebegitu sekali. Ketika berhadapan dunia maya, melalaikan tugas dan kewajipan kita sebagai hamba Tuhan. Allah ya Karim. Bukan sedikit kerana disibuk dengan alam maya ni, sibuk dengan media sosial ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Apa tu? Dia tak kena. Betul, Masya Allah Ummu Atif. Betul Latifah Sukarjo, Masya Allah, Tabarakallah. Tak cukup borang, tak cukup benang nak jahit seluar koyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mos. Macam mana tu? Allah tak pandai sangat pakai tudung, hanya pandai tudung. Alah, hai, siapa sahabat kita? Saya mu'alaf, tak pandai sangat pakai tudung. Baru join ke? Alah, hilang dah nama dia. Siapa ya nama dia tadi? Ahlan wa sahlan. Semoga terpimpin dengan hidayah. Jom follow kita terus. Nanti insya-Allah ada sahabat-sahabat kita akan pandu untuk pakai tudung dengan betul. InsyaAllah. No hal. Relax-relax saja. Yang penting syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kita nak mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Tudung yang penting saya tutup aurat. Ya betul sayang sahabat. Kan tak pandai pakai tudung, yang penting saya sarung asalkan tutup aurat. Betul? Tapi kita kena belajar lagi. Aurat tu bahagian macam mana dan bagaimana cara pakainya, tak apa. Terus je mendengar majlis ilmu sambil pula dah. Sambil lisan kita, hati kita mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan nak follow Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia lelaki, dia ajar isteri-isteri dia. Dia ajar anak-anak perempuan dia bagaimana cara menutup aurat mengikut kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat-sahabat kita. Betul Zainur Hana. Pakai yang senang je.
Yang penting menutup aurat, okey? Jangan kita terkena tipu daya sebegitu sekali ketika berhadapan dunia maya, melalaikan tugas dan kewajipan kita sebagai hamba Tuhan. Sungguh dunia ini penuh dengan tipu daya. Betul sahabat, ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan hal yang palsu, tidak kekal, tidak abadi. Apakah yang kita cari di dunia ini? Apakah yang ingin kita dapatkan daripada media sosial? Apakah yang kita pertahankan? Mengapa diburu sampai begitu sekali? Bukankah yang seharusnya kita kejar adalah akhirat dan redha Allah Subhanahu wa taala? Allah ya Karim. Sudah terjadi sekarang ini kita betah berlama-lamaan bermain media sosial di dunia maya, tidak henti menatal sana sini. Itu saya kata tadi, men-scroll. Tak faham apa benda menatal ni. Kan men-scroll. Kita tahan berjam-jam bermain media sosial, melihat hantaran-hantaran orang lain, posting-posting orang lain yang banyak. Tetapi kita begitu malas ketika beribadah, begitu malas ketika mengerjakan solat, begitu malas membaca Al-Quran. Padahal tidak sampai berapa halaman, sekadar beberapa ayat sahaja, itu pun kita malas. Kita berasa waktu terbuang sia-sia ketika melakukan ibadah, melakukan segala hal kebaikan, melakukan hal yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Yang itu pula yang kita rasa sia-sia. Padahal itu yang menjadikan kekekalan. Syurgakah, nerakakah? Itulah kampung akhirat yang abadan abada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak follow dan nak hidup dengan Rasulullah SAW kelak malu, walaupun kita tahu kita tak layak. Betul Zu? Masya Allah. Kita berasa waktu terbuang sia-sia ketika melakukan ibadah, melakukan segala hal-hal kebaikan, melakukan hal yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Kita bahkan tidak sanggup berlama-lama membaca Al-Quran. Bukankah ini petanda yang kita terpaut pada dunia? Kita kadang-kadang, kau rasa aku ni okey tak? Kau rasa aku ni kalau mati syurga tak? Kita kadang-kadang dengan kawan-kawan macam tu kan. Sendiri mau jawab. Sendiri mau jawab. Acana nak jawab. Pasal apa aku dengan Facebook, dengan IG boleh berlama-lamaan, scroll sana, scroll sini. Jadi macam orang ketagih. Kenapa bila baca Quran aku malas? Kita sendiri boleh baca diri kita, sahabat. Masya Allah, terpedaya dan jatuh cinta dengan dunia. Inilah sahabat, bukankah ini petanda yang kita terpaut pada dunia? Kita terpedaya dan jatuh cinta terhadap dunia. Bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ringkas tak usahnya saya Jen. Apa ni? Betul. Ya, pakai tudung sarung tak ada masalah. Tapi pastikan kita tutup bahagian dada. Okey sahabat. Kadang kita pakai tapi terbonjol depan, terbonjol belakang. Ni masalah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, masalah. Sebab Nabi SAW suruh kita tutup. Kita tutup kepala, tutup leher, tapi masih menampakkan bentuk-bentuk di bahagian lain. Apa tujuan kita tutup? Kan, kalau orang tanya, Ustazah wajib tak pakai tudung? Tanya pada Ustazah Idrus hari tu kan, Ustazah dah cerita kan. Ustaz, wajib ke pakai tudung? Tak wajib. Dia kata. Lepas tu orang tutup YouTube, tak nak dengar dah. Salah, sabarlah. Ustaz kata tak wajib pakai tudung. Maknanya suka hatimu lah nak pakai tudung apa pun. Kan maksudnya, kalau mu tak nak pakai tudung tak apa. Yang penting mu tutup auratmu. Nak tutup dengan apa? Pergi kerja pakai telekung, boleh. Pergi kerja pakai tudung saji, boleh. Asalkan auratmu tak nampak. Pergi kerja pakai plastik hitam, pakai kain kafan pun boleh. Tapi pakai kain kafan ketat, sahabat. So masa hidup ni jangan pakai ketat-ketat. Masa dah mati nanti confirm pakai ketat. Sebagai calon jenazah, sahabat dirahmati Allah, pakaiannya memang ketat, putih pula tu. Okey. Jadi Ustazah nak sebut, sampai hari ini
inilah saja dulu Ustazah nak bawa, sebab besok Jumaat saya akan habiskan bicara Ustazah Zai. Sabtu Ahad kita dengan La Tahzan. Isnin Ustazah akan berangkat ke Sarawak bersama sahabat-sahabat La Tahzan. Jadi Fasabrun Jamil bahagian 3 akan kita sambung di Sarawak. Okey. Jadi kita bye-bye untuk Fasabrun Jamil dengan dinding hijau putih. Besok besok last Fasabrun Jamil kita tamatkan bicara Ustazah Zai. Sabtu Ahad La Tahzan. Isnin kita akan berlive Fasabrun Jamil dengan sahabat-sahabat La Tahzan di Sarawak. Begitu. Okey, ampun maaf zahir batin. Saya tahu hari ini bicara saya ada banyak yang tak menyenangkan hati anda. Mungkin anda rasa macam tersiat-siat, rasa macam diumpat depan-depan. Sahabat, saya tak ada niat lain. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah satu nasihat. Hati yang sihat adalah hati yang suka mendengar nasihat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dirahmati Allah sembahyang pakai sejadah kain kafan. Apa tu? Okey, ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga iman. Saya sayang anda kerana Allah.